Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ismi Muhammad Ikram Hakimi bin Khairuslin. Al-yawm uridu an atahaddathu fi hadith al-mudraj. Pada hari ini saya akan menceritakan mengenai kita perbahaskan tentang apa itu hadith mudraj. حديث المدرج تعريفه لغة مدرج مدرج اسم مفعول من أدرجت شيء في شيء إذا أدخلته في وضمته إياه. Maksud dia kat sini hadis mudraj ialah dari segi bahasa dalam bentuk isim maf'ul dari kata kerja, iaitu adrajtu syai' fi syai'. Maksud dia yang intinya aku masukkan sesuatu pada sesuatu yang lain dan menggabungkan antara keduanya. Maksud dia masukkan sesuatu ke dalam sesuatu dan menggabungkan antaranya. Istilahan hadith al-mudraj. Istilahan ma ghairi siyaq isnaduh atau adkhul fi mantihi ma laysa minhu bila fasl. Dari segi istilah pula, hadis ni dia bentuk sanadnya diubah-ubah atau pada matannya kemudian dia diselitkan apa yang tak termasuk dalam matan hadis tersebut tanpa ada pemisah. Okey. Kemudian kita masuk kepada bab bahagian-bahagian hadis mudraj. Aqsamuhu hadithul mudraj qisman. Mudraj isnad wa mudraj matan. Maksudnya kat sini hadis ni ada dua bahagian, iaitu mudraj isnad ataupun mudraj matan. Okey, kita pergi kepada mudraj isnad. Ta'rifuhu ma mudraj isnad. Ta'rifuhu huwa ma ghairi siyaq isnaduh. Maksud dia kat sini mudraj sanad ialah hadis yang berbentuk sanadnya yang diubah-ubah. Maksud dia sanad dia diubah-ubah. Kemudian yang kedua, min surah an yasuq arwawi isnad fayaradu lahu arid fayaqulu kallama min qabl nafsih fayadhunnu ba'da min sam'i an dhalika al-kalam huwa matan dhalika al-isnad fayuruyah anhu kadhalik fayatabiru siyaqul isnad. Maksud dia kat sini yang kedua ni ialah seseorang dia meriwayatkan sejumlah hadis dengan sanad yang berbeza-beza, lalu ia menggabungkan semua sanad itu menjadi satu tanpa mendarangkan perbezaan yang ada kat situ. Okey, kemudian yang ketiga, misaluhu hadithul isnad al-qissah ثابت بن موسى زاهد في روايته من كثرة صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وأصل قصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملين فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابتا لزهده ورواعه فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به كذلك. Maksud dia kat sini, sebagai contohnya, kita petik dari satu kisah. Asal dari kisah tersebut adalah bahawa Thabit bin Musa datang kepada Syarik bin Abdullah Al-Qadhi yang sedang mendeklamasikan hadis. Dia berkata, Al-Ma'ish telah menceritakan kepada kami dari Abu Sufyan dari Jabir. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Syarik pun diam agar hadisnya ditulis. Pada waktu dia melihat Thabit, dia pun berkata, barang siapa yang banyak solatnya di malam hari, maka baiklah wajahnya di siang hari. Yang ia dimasukkan adalah Thabit kerana kezuhudan dan kewaraannya. Namun, Thabit mengira bahawa perkataan itu adalah matan dari sanad tadi.
maka ia pun meriwayatkan hadis tersebut sesuai dengan yang ia dengar. Wallahu a'lam. Okay. Itu contoh daripada mudrajul isnad. Kemudian kita pergi kepada mudrajul matan. Ma mudrajul matan. Mudrajul matan ta'rifuhu ma udkhila fi mantihi ma laysa minhu bila fasl. Maksud dia kat sini mudraj matan ni ialah iaitu apabila seorang rawi dimasukkan beberapa kalimat ke dalam hadis Nabi SAW dengan menyamarkan asal kalimah tersebut bahawa sebenarnya berasal dari dirinya. Maksud dia dia masukkan beberapa kalimah ke dalam hadis Nabi ni SAW. Lepas tu dia menyamarkan kalimah tersebut. Kemudian dia menyamarkan kemudian bahawa sebenarnya perkataan tu daripada asal diri dia sendiri. Okey. Aqsamuhu thalathah wa hiya aqsamu mudrajul matan thalatha wa hiya an yakun idraj fi awwal hadith wa huwa qalil lakinnahu aktharu min waqa'ihi fi wasatihi. أن يكون إدراج في وسط الحديث وهو أقل من أول. جيم أن يكون الإدراج في آخر حادث وهو الغالب. Hadis mudraj matan ni terbagi kepada 3, iaitu mudraj di matan mudraj di awal matan. Yang kedua, mudraj di pertengahan matan. Yang ketiga, mudraj di akhir matan. Okay. أمثالة له alhamdulillah yarhamkallah. أمثالة له contoh hadis amsalatu mudrajul matan. Contoh kepada mudraj matan ni kita tengok kepada an yakun idraj fi awwal hadis. Nabi qatni وشيابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. Maksud dia kat sini ialah dari Abu Qatan dan Syihaba, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wuduk, maka celakalah tumit orang yang berasal dari api neraka. Maksud dia, kita nak terangkan dekat sini, kalimah dia mudrajul matan ni dekat asbirul wuduk, sempurnakanlah wuduk. Dalam hadis tersebut adalah kata-kata Abu Hurairah. Maksudnya dikatakan Abu Hurairah yang berkata asbirul wudu. Sedangkan yang dalam kita tengok kepada yang kedua. An yakun idraj fi wasatil hadith. Haddathana ibn al-Wahb qala akhbarani Abu Hani an Amru bin Malik al-Janbi annahu sami'a Fadalah bin Ubaid yaqulu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربد الجنة وبيت في وسط الجنة. Maksud dia kat sini Ibn Wahab berkata telah mengkabarkan kepada Abu Hani dari Amr ibn Malik al-Junaybi bahawasanya ia mendengar Fadalah bin Ubaid berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin adalah penanggung bagi orang yang beriman kepadaku, memasuki Islam dan berhijrah, pemimpin di dalam rumah yang berada di tepi syurga dan di tengah syurga. Maksud dia dekat sini mudraj pertengahan matan ni dia berkata mengenai pemimpin. Kita tengok kepada mudraj fi akhir hadith. An yakun idraj fi akhir hadith an Ibrahim bin Tahman
عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه 3 مرات قبل أن يجعلهما في إناء فإنه لا يدري أين باتت يده ثم ليغترف بيمينه من إنائه ثم ليصيب على شماله فليغسل مقعده. Maksud dia kat sini daripada Abi Hurairah daripada Ibrahim bin Tamam, dari Hisham bin Hisan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah dan Suhail bin Abi Salih dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu bangun tidur, hendaklah basuh telapak tangannya 3 kali sebelum masukkannya, sebab ia tidak tahu ke mana tangannya dia tidak tahu ke mana tangannya bermalam. Kemudian hendaklah ia mencedok air dengan tangan kanannya dari cebok itu, kemudian menuangkan ke tangan kirinya, lalu hendaklah ia membasuh dubulnya. Apa yang kita dapat dekat idraj fi akhir hadis ni, sepatutnya Abu Hatim Ar-Razi dia berkata kalimat yang kemudian hendaklah mencedok air itu, iaitu thumma liya'tarifa biyaminihi min ina'ihi thumma liyusiba ala shamalihi falyaghsil maq'ada. Maksudnya kat sini kalimah ni dia sampai akhir matan hadis tersebut adalah dia sebenarnya kata-kata Ibrahim ibn Tamam. Ia telah menyambungkan kata-katanya dengan hadis sehingga pendengar sampai pendengar tidak boleh membezakan antara kedua-duanya dengan mudah. Okey, kemudian kita pergi kepada dawa'il idraj. Dawa'il idraj ni maksud dia ialah faktor-faktor penyebab idraj, faktor-faktor penyebab mudrajul hadis. Okey. Yang pertama, dawa'il idraj muta'addadah ashharaha ma yali. Alif, bayanul hukm syar'i. Maksud dia kat sini penjelasan hukum syar'i. Ba, istibatu hukm syar'i min al-hadith qabla an yatammul hadith. Menyimpulkan hukum syar'i dari hadis sebelum hadis dibaca dengan sempurna. Itulah faktor-faktor penyebab idrajul hadis, idrajul diwa'il idraj. Penyebab faktor-faktor idrajul hadis. Okey. Kita pergi kepada kaifa yudrikal idraj. Bagaimana kita nak tahu idrajul hadis, penambahan hadis? Kita nak tahu tu ada yudrikal idraj bi amr minha fi arba'ah. Bagaimana kita mahu tahu tu ada empat cara. Yang pertama, warawadal hadis munfasilan fi riwayati ukhra, ba at-tansis alayhi min ba'd al-a'immatil mutalli'in, jim iqraru rawi nafsihi annahu adrajul hadha kalam, dal istihalatu kaunuhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Okey, yang pertama ni apa yang dikatakan dengan kita ni boleh tahu dengan cara mengetahui dari riwayat-riwayat lain, riwayat hadis yang lain, antaranya riwayat hadis yang sama, bahawa ada matan asli dan perkataan rawi yang terpisah. Maksudnya ada perkataan rawi yang terpisah daripada matan asli dia. Okey. Yang kedua, mendapatkan penjelasan dari seorang ahli hadis yang pakar dalam bidang hadis, dalam meneliti ilmu-ilmu hadis.
Maksudnya kita mengetahui penjelasan tu daripada seorang ulama hadis yang mutala'ah hadis, yang tahu tentang hadis. Okey, yang ketiga pula. Ada ketentuannya dan keterangan mengenai rawi yang mudraj yang memberikan tambahan perkataan di dalam matan hadis. Maksudnya ada ketentuan dan keterangan mengenai rawi yang mudraj ni yang memberikan tambahan perkataan di dalam hadis tersebut. Okey, yang keempat, adanya kemustahilan bahawa sebuah perkataan di dalam suatu matan hadis memang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukmu ya. Okey. Next, yang kelima, khamsah fil akhir, hukmul idraj. Hukum idraj. Idrajul haram biijma'il ulama minal muhaddithin wal fuqaha wa ghairihim. Wa yuthanna min dhalik ma kana li tafsir gharib fa innahu ghair mamnu' wa lidzalika fa'aluhu az-Zahri wa ghairihi minal a'immah. Okey, apa yang kita nak bagi tahu hukum idraj ni ialah hukum idraj ni adalah haram menurut ijma'ul ulama, menurut pandangan ulama dari para ahli hadis, ahli fiqh dan yang lain-lainnya. Dikecualikan dari itu semua, idraj untuk menjelaskan kata idraj ni menjelaskan kata asing. Hal itu tidak mengapa oleh kerana itu Zuhri dan kerana Zuhri dan imam-imam lain melakukannya. Maksudnya kat sini kalau idraj ni hukum dia adalah haram. Tapi dia ada yang menyebabkan dikecualikan dari itu semua atas sebab untuk menjelaskan kata asing. Kalau hal macam tu tidak mengapa, sebab hal itu Zuhri dan para imam yang lainnya dia telah melakukannya. Okay, syukran jazilan. Aqulu hadza wa astaghfirullah fi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.